Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat. Kali ini kita akan teruskan bagi modul and more pra SPM kertas 2 bahagian B. Okey, ini bukunya ya. Terbitan Pelangi. Untuk bahagian B, soalan ini merangkumi 45 markah. Ada 5 soalan dan kamu wajib menjawab kesemua soalan dalam bahagian ini. Kita lihat soalan pertama di bahagian B ini. Raja Henam menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dari satu bandar ke bandar lain dalam tempoh masa 140 minit. Ini tempoh masa dalam minit. Jarak dalam kilometer. Okey, dia graf ini dia menurun. Sebenarnya dia daripada jauh dia patah balik lah. Ini sebenarnya pergerakan berpatah balik lah sebenarnya. Okey, sebab tu dia ke bawah. Soalan yang pertama, nyatakan tempoh masa dalam minit apabila kereta itu berhenti. Itu kita lihat di kawasan yang mendatar inilah 100 tolak 70, iaitu 30 minit. Yang soalan B, hitung laju dalam kilometer per jam bagi kereta itu dalam 70 minit yang pertama. 70 minit yang pertama yang dia turun ni. Kecerunan graf jarak masa merujuk kepada laju. Okey, so kita boleh kira laju daripada kecerunan 150. Okey, kita tolak dengan 90. Okey, lepas tu kita bahagikan dengan 70 per 60 sebab kita kena tukarkan masa minit tadi ke dalam bentuk jam. Kamu akan dapat 51.43 km per jam. Okey, ini dia punya jawapan. Kita memang tahu kecerunan dia negatif lah. Ni kecerunan dia negatif, so kamu boleh abaikan saja negatif itu. C. Cari jarak dalam kilometer yang dilalui oleh kereta itu dalam 40 minit yang terakhir di sini. Okey, jarak dalam kilometer. So jarak dia daripada 90 turun ke kosong. Senang sajalah 90 tolak 10. Perubahan jarak di sini ya, 90 kilometer. D. Hitung kadar perubahan jarak dalam kilometer per jam bagi kereta itu dalam 40 minit yang terakhir. Di sini 40 minit yang terakhir, kadar perubahan jarak itu sebenarnya laju. Laju jangan panik lah, laju je sebenarnya. So sama macam rumus tadi lah, sama macam kita cari rumus tadi, perubahan jarak per perubahan masa. Perubahan masa kita 40 minit lah, tukar kepada jam bahagi 60. Perubahan jarak kita 90. Maka 90 bahagi 40 per 60 sebab nak tukar ke jam, jawapan kita 135 km per jam. Yang kecerunan negatif ni, kamu jangan risau. Negatif tu sebenarnya nak menunjukkan yang dia berpatah balik direction, arah dia berlawanan. Okey, itu saja. So tak payah risau pasal negatif kecerunan tu ya. Okey, untuk E, hitung laju purata dalam kilometer per jam. Laju purata sebenarnya untuk keseluruhan perjalanan, kita kena ambil kira jumlah jarak per jumlah masa. Jumlah jarak ni lah 150. Jumlah masa 140 minit. Tukar dalam bentuk jam. So 150 bahagi dengan 140 per 60, kamu akan dapat 64.29 km per jam. Kalau kamu dapat jawapan dalam perpuluhan seperti soalan B dan E, kamu kena bundarkan dua tempat perpuluhan. Sebaik-baiknya lah. Okey. So markah 1 untuk A, 2 markah untuk soalan B, okey, 1 untuk pengiraan, 1 untuk jawapan. Soalan C ni memang bagi 2 markah. Okey. Soalan D, 1 markah pengiraan, 1 markah jawapan. E, 1 markah pengiraan, 1 markah jawapan. So, 2, 4, 6, 8, 9 markah. Soalan yang ke-12. Kebarangkalian Peter, Kina dan Roslina mengambil bahagian dalam suatu pertandingan masing-masing ialah 3/4, 1/5 dan 2/3. So, inilah kita buatlah gambaran. Okey, so yes maksudnya dia join lah. Dia menyertai 3/4, 1/5, 2/3. So, no ni yang dia kebarangkalian dia tidak menyertai. Iaitu 1 tolak 3/4, 1/4, 1 tolak 1/5, 4/5. Untuk Roslina pula 1 tolak 2/3, 1/3 lah. Okay. So kita kena cari kebarangkalian bahawa ketiga-tiga mereka mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Peter yes dan Kina pun ya, Roslina pun ya. So jalan kerja senang sahaja. Kita darabkan semua. Okey, sebab Peter dan Kina dan Roslina. Dan, kalau dan kita darab. Okey, 3/4 darab 1/5 darab 2/3. Maka jawapan 1/10.
Yang kedua, hanya seorang daripada mereka mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Hanya seorang. Maksudnya, Peter join. Okey, maksudnya macam ni, cikgu contoh yang bagi tunjuk kat kamu. Maksudnya Peter join dan Kina tak join dan Roslina tak join. Okey? So kita dapat 3/4 darab 4/5 darab 1/3. Okay, itu baru satu. Kita ada pilihan yang lain pula. Mungkin Peter tak join. Okay? Dan Kina yang join, Roslina dia tidak menyertai. So, atau kita tambahlah ni, tambahkan. Okay? So, kita tambahkan 1/4 darab 1/5 darab 1/3. Ataupun, so kalau atau tambah lagi. Ataupun mungkin kali ini, Peter tak join. Okay, Peter tak join dan Kina tidak join dan Roslina join. Roslina pula join kali ini, salah seorang. So, dia akan jadi 1/4 darab 4/5 darab 2/3. So, ada 3 kemungkinan ni susun atur dia. So, kita dapat 7/20. Okay? Yang ketiga, sekurang-kurangnya seorang daripada mereka mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Sekurang-kurangnya seorang ataupun 2 orang ataupun ketiga-tiganya join. Kita untuk ini ada banyak susun atur yang mungkin. So, kita gunakan peristiwa pelengkap untuk soalan ketiga. Maksudnya, kalau kita nak kira kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang, kita senang je. 1 tolak ketiga-tiganya tidak menyertai. Maksudnya, kita guna peristiwa pelengkap lah. Kalau kita nak buat kira satu-satu banyak pilihan. So, kita buat peristiwa pelengkap macam ni. So, bila sekurang-kurangnya seorang daripada mereka mengambil bahagian, kita tak mau peristiwa mereka semua tidak sertai. So, yang kita tak mahu ni, kita kira 1 tolak hasil darab dia. Okey, itulah kebarangkalian bagi sekurang-kurangnya seorang menyertai. Okey, kalau kamu nak listkan, banyak ya. So, kita buat peristiwa pelengkap. 14/15 lah kita dapat. So, markah dia 2 markah di A1, 2 markah di A2 dan 2 markah pada A3. Okey? Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Kebarangkalian Aisyah dan Kamal menghantar kerja kursus tepat pada masanya masing-masing ialah 7/10 dan 5/6. Tanpa melukis gambar Raja Van, hitung kebarangkalian Aisyah atau Kamal menghantar kerja kursus tepat pada masanya. So, di sini kita kena guna rumus. Okay? Peristiwa ini kita katakan peristiwa tidak saling eksklusif kerana ada kemungkinan Aisyah dan Kamal kedua-duanya hantar on time. So, ada persilangan. Okay? So, ini kita katakan peristiwa tidak saling eksklusif. Untuk menggunakan rumus, kita kena ingat semula, kita kena guna peristiwa kebarangkalian peristiwa A tambah kebarangkalian peristiwa B tolak kebarangkalian A persilangan B. Okay? Di sini, kita kira dulu yang persilangan lah. Maksudnya antara Aisyah dan Kamal, dua-duanya on time, kita kena kira lah dahulu lah. So, untuk membuat pengiraan pendaraban lah. Sebab dan. So, kita darabkan dulu 7/10 darab 5/6 dapat 7/12. Seterusnya kita hitung. So, kebarangkalian untuk Aisyah atau Kamal hantar kerja kursus tepat pada masanya. 7/10 tambah 5/6 tolak persilangan 7/12. Jawapannya 19/20. 1 markah di sini dan 2 markah di jawapan kita ni. Okey? Dan seterusnya, lengkapkan setiap nyataan dalam ruang jawapan dengan menggunakan pengkuantitian semua atau sebilangan untuk membentuk suatu pernyataan yang benar. Kita ada di sini, heptagon mempunyai 7 sisi. Memang semua heptagon mempunyai 7 sisi. Okey, benar ya. Seterusnya, faktor bagi 8 ialah faktor bagi 4. Bukan semua faktor bagi 8 adalah faktor bagi 4. Untuk 8, faktor dia 1, 2, 4, 8. Untuk 4, faktor dia 1, 2, 4. Maka kita tulis sebilangan. Seterusnya, bentukkan suatu pernyataan benar dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan berdasarkan objek dan ciri yang diberikan bagi setiap yang berikut. Objek kita pentagon, ciri dia 5 sisi yang sama panjang. Yang sama panjang ni hanyalah pentagon sekata. Okey, so kalau melibatkan semua pentagon secara umumnya, bukan semuanya sama panjang sisi dia kan? So, sebilangan pentagon mempunyai 5 sisi yang sama panjang.
Yang kedua, nombor dalam asas 3, ciri dia ditulis dengan digit 0, 1 dan 2. Betul lah kan? Semua nombor asas 3 mana ada nombor 3? 0, 1, 2 je. So, semua nombor dalam asas 3 adalah ditulis dengan digit 0, 1 dan 2. So, markah 1, 1, 1, 1. So, 4 markah. Okay? Seterusnya, tulis akas songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang berikut. Implikasi adalah pernyataan. So, kamu kena lihat semula yang ini ya. Ingat semula daripada buku teks. Converse ataupun akas, terbalikkan sahaja pernyataan ini. Ini adalah, yang depan ni P, yang ini adalah P, ini adalah Q. So, kita nak akas, terbalikkan je. Jika Q, maka P, terbalikkan. Kalau nak songsangan pula, kita nafikan ayat ini. Nafikan, letak je simbol ni. Bukan subset, yang ini tidak sama dengan. Kalau kontrapositif pula, kita nafikan akas kita. Akas dah tulis kan? Akas ke atas ni dah ada, so kita nafikan sahaja. Yang mana sama dengan, tulis tak sama dengan. Yang mana ada subset, pangkah je, bukan subset. Okey, macam tu sahaja. Ni kamu kena ingat semula. Kalau kamu lupa, kamu kena rujuk semula video cikgu pasal penaklunan logik. Okey. Seterusnya soalan D, tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut, kita gunakan teknik blocking. Premis 1 kita ada jika P ni, maka Q. Premis 2 tak ada apa-apa, kesimpulan dia dah beri. Kita gunakan teknik blocking. Premis 2 tidak akan ada perkataan jika maka, kita potong. Seterusnya, jari bulatan itu ialah 14 cm pun kita potong. Dia berulang kan? So, inilah jawapan kita. Diameter bagi sebuah bulatan ialah 28 cm. Semudah itu sahaja kita gunakan teknik blocking. E, diberi luas permukaan suatu sfera ialah 4 pi J kuasa 2. Dengan keadaan J ialah jejari dalam cm, buat satu kesimpulan bagi hujah didaktif untuk luas permukaan sfera dengan jejari 5 cm. Jangan takut, hujah didaktif sebenarnya dia nak kamu kira guna rumus yang dia beri, gantikan nilai yang dia bagi. So, kamu tulis sahaja luas permukaan sfera sama dengan 4 pi, J ni tukar dengan 5. Okay, 5 kuasa 2, jawapan 100 pi. Tak perlu gantikan nilai pi, sebab dia tak bagi pun pi nak guna nilai apa kan. So, kita biarkan je pi. Okay, so markah di sini, satu markah setiap satunya. Satu markah di sini, satu markah setiap satunya. Okay, macam ni. Semua satu markah. Okay. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Rajah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 18 orang murid di perpustakaan pada satu bulan tertentu. Berdasarkan maklumat tersebut, hitung julat dan julat antara kuartil. Okey, julat senang sahaja. Kamu cari nilai yang terbesar, 29, tolak nilai terkecil, 6, 23 lah, tolak sahaja. Untuk julat antara kuartil, kamu kena susun data ini, okey, secara menaik lah. Okey, kamu kena susun dulu daripada yang terkecil hingga yang terbesar. Lepas tu, kita tahu kita ada 18 data. Untuk 18 data, kita kena tentukan dulu median. 18, kalau kamu bahagi 2, kamu dapat 9. Okay? So, kamu kena kira 9 dari kanan, 9 dari kiri. Itu yang dia dapat median di antara 14 dan 16. Tapi soalan bukan minta median lah. Kita menentukan median supaya kita senang nak cari Q1 dan Q3. Next, untuk dapat Q1, 9 ini kita bahagi 2 lah. Kita dapat 4.5. So, keempat, 1, 2, 3, 4.5. Daripada sini 1, 2, 3, 4.5. Itu yang 9 menjadi Q1. Sama juga dengan bahagian separuh atas ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka Q3 kita 22. Okey, untuk cari julat antara kuartil, ini bukan Q2, betulkan yang ini Q3. Q1 9, Q3 22, kita tolak lah, Q3 tolak Q1, dapat 22 tolak 9, iaitu 3, sama dengan 13. Jawapan kita 13, okey. So, markah, satu markah untuk julat, satu markah untuk cari julat antara kuartil, Q1 dan Q3, dua markah sebab kita tolak dan jawapan. Okey, so 4 markah di sini. Seterusnya mencari variance dan sisihan piawai. Untuk mencari variance, pertama kita kena cari kita punya purata.
So, untuk purata kita tambahkan dahulu semua data jumlah X 283 bahagi dengan N, di mana N kita 18. So, purata kita 15.72. Seterusnya, variance adalah, rumus variance adalah jumlah, jumlah X kuasa 2 bahagi N, tolak kita punya purata kuasa 2. Purata dah kira dah ni. Tinggal cari jumlah X kuasa 2 tu yang cikgu buat. Cikgu kuasa 2 kan semua, cikgu tambahkan 5,423. Maka variance kita 5,423 bahagi 18 tolak purata kuasa 2 54.16. Sisihan piawai senang je lah. Kita punca kuasa 2 kan je kita punya variance 7.36. So markah 1 untuk purata, 1 untuk jumlah X kuasa 2, 1 untuk variance dan 1 untuk rumus pengiraan variance lagi, 1 untuk jawapan sisihan piawai. So total kita 5 markah lah sini. Untuk soalan 15A, kita ada gambar rajah Venn yang menunjukkan set R, set S dan set T dengan keadaan set semester seperti di bawah. Nyatakan hubungan yang diwakili oleh kawasan berlorek antara set R, set S dan set T. Untuk yang pertama ini, dia tidak lorek kawasan yang persilangan R dan S. Maka ini adalah R persilangan S prime kesatuan dengan T. Kalau kamu buat R persilangan S prime sahaja pun sebenarnya sama je, kita masih consider semua yang di luar. Buat kesatuan T pun betul, tak ada kesatuan T pun betul. Yang kedua, dia tidak lorek rantau yang melibatkan S prime, tapi kita lorek semua yang T kan. So ini kita boleh kata R kita kesatuan dengan T, lepas tu kita nak persilangan dengan bukan S. So, kita tulis macam ni. R kesatuan T persilangan dengan S prime. Tak ada kurungan pun tak apa, boleh juga. So, 2 markah setiap satunya. Seterusnya, kita ada soalan ini. Gambar rajah Venn menunjukkan set semester, set P dan set Q. Diberi bahawa set semester melibatkan P kesatuan Q, di mana ini merangkumi murid tingkatan 4. Set P adalah yang suka main bola sepak dan set Q yang suka bermain badminton. Diberi jumlah dalam set semester 200 orang pelajar, P 110, Q 97, yang suka kedua-duanya badminton dan bola sepak 23 orang. So kita kena cari bilangan murid yang tidak suka main kedua-dua permainan, yang di kawasan luar lah, tak suka main. Yang suka main satu permainan sahaja, yang sebelah sini untuk P dan sebelah sini untuk Q ni, suka bermain bola sepak sahaja. Ini typo ya, bukan speak ya, sepak. Kita lengkapkan jadual kita, gambar rajah kita ya. Kita mulakan dengan yang suka kedua-duanya, 23 ni. Bila kita dah tahu sini 23, kita tahu yang P ini 110 semua. Untuk dapatkan sebahagian daripada sini, 110 tolak 23 lah, 87. Total semua dalam P 110. Tapi sebab dah ada 23 dekat persilangan, kita kena tolak, 87. Yang belah sini pun sama, 97 tolak 23, 74. Yang kawasan luar ini, 200 tolak semua yang warna merah ni, cikgu tulis ni, dapat 16. 16 orang tak suka main badminton dan bola sepak. So, kita pun tunjuk pengiraan kita yang tidak suka bermain kedua-dua permainan, tolak sahaja, dapat 16 orang. Lepas tu, yang suka bermain satu permainan sahaja, 87. Suka bola sepak sahaja, tambah suka badminton sahaja 74, iaitu 161. Dan yang suka main bola sepak sahaja 110 tolak 23 lah, 87. Markah 1, 2, 2. Alhamdulillah selesai bagi pra SPM kertas 2 bahagian B buku modul and more. Kalau kamu ada sebarang soalan, ajukan di ruangan komen. Cikgu akan cuba untuk jawab secepat yang mungkin. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.